Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Yang dimuliakan saudara Zali selaku Pengerusi Majlis, Ustaz Zul Timbalan, Gerak 98, tuan rumah kita saudara Ashraf, Ketua Angkatan Muda Cabang Tambun, Skup Pemuda Perak, Pimpinan Negeri Daud Syarani, saudara yang saya muliakan. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu program pelancaran Gerakan Reformasi 98 di Pusat Khidmat Rakyat Dun Hulu Kinta. Saya ucap terima kasih kepada Wabi Arafat dan seluruh pimpinan kerana memberi ruang kepada saya dan teman-teman Gerak 98 untuk menggunakan untuk berada di sini di satu dewan yang saya rasa cukup indah, cukup sophisticated, very futuristic, melambangkan harapan dan komitmen tentang masa depan. Tempat ini namanya Pusat Khidmat Rakyat Dun Hulu Kinta, Lorong Sungai Cho, Taman Tanjung Perdana. Saya baca skrin ni. Ni pada live screen. Dia ada skrin. Every single seats dia ada skrin. Taman Tanjung Perdana, Tanjung Rambutan, Perak. Tanjung Rambutan tu yang yang jadi giuh sikit. Tapi tak ada masalah dengan Tanjung Rambutan. Salah satu tempat. Apa yang jadi masalah? Sampai bekas Perdana Menteri pun duk usik kita sikit. Saya pun pernah bekerja dengan beliau dan saya pun letak jawatan bila tak betul. Jadi tak ada masalah. Yang ada masalah sikit orang yang di hospital mental lah, Tanjung Rambutan, 1 kilometer. Tapi itu masalah kecil. Itu orang kecil yang gila duduk di Tanjung Rambutan. Yang masalah besar, orang besar yang gila yang tak duduk hospital Tanjung Rambutan. Itu masalah. Itu lebih masalah. Apa yang tak gila sekarang di Malaysia ni? Ada sampai nak jadi Perdana Menteri sampai 3 kali. Kalau tak gila apa dia? Ada yang merembat sapu jadi Perdana Menteri, sapu duit. Lepas tu masuk mahkamah kata dia tak tahu. Duit masuk akaun. Scam. Lepas tu Peguam Bela pula defend, scam. Kena tipu pula. Perdana Menteri Malaysia mengaku di mahkamah kena tipu. Tak gila ke tu? Tak gila. Apa lagi? Macam-macam. Macam-macam gila. Dan soal gila ni, lepas tu ada pula yang anak tiri dia pula. Sapu 400 juta, bayar 100 juta. Boleh lepas. Tak gila. Ini lagi gilaan. Dan bab gila ni sudah bukan main-main. Pujangga hebat sebelah kita, sebelah Nusantara, Raden Gabehi Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa dari Surakarta, Solo, Indonesia, 200 sampai 200 tahun yang lalu pernah sebut tentang zaman edan. Edan tu bahasa Jawa, bahasa Melayu gila. Zaman yang rosak, zaman gila. Bagaimanapun katanya, panjanglah, tapi ujungnya itu bagaimanapun untungnya orang yang gila, yang rosak, yang lupa diri lebih beruntung orang yang sedar dan waspada. Ini disebut, maknanya soal gila ni bukan soal main-main. Jadi ada hikmahnya di Tanjung Rambutan ini, sebab ini persoalan kegilaan di Malaysia ni sudah sampai ke tahap yang luar biasa. Ibnu Khaldun lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan tapi lebih dalam, pernah menyebut tentang runtuhnya tamadun itu apabila ada sikap pemimpin-pemimpin yang gila, yang tergila-gila untuk mengejar kemewahan. Gila ya? Dan jatuh tamadun.
Orang gila yang duduk Taman Medan tu, taman apa ni, Tanjung Rambutan ni. Tak ada sampai jatuh tamadun lah. Gila yang kat luar ni, ini bukan saya cakap, Ibnu Khaldun sebut ni, 700-800 tahun yang lalu. Ya. Seorang tokoh sosiologis Islam yang dihormati Timur dan Barat. Dia sebut antara masalah ataupun tanda-tanda jatuhnya tamadun itu apabila ada kegilaan pemimpin, bukan rakyat. Ini yang salahkan rakyat. Ini disebut Ibnu Khaldun, pemimpin yang hidup mewah dan bekejar-kejar dengan kemewahan. Itu petanda jatuh tamadun. Marah biasalah kan. Berjatuh ya. Pasal kegilaannya luar biasa. Ada bekas isteri Perdana Menteri. Kena confiscate, rampas. Handbag. Kan? Berjuta. Handbag aja berjuta. Nilainya. Kan? Berpuluh ke beratus lah. Handbagnya. Nilainya jutaan ringgit. Dirampas. Satu dunia tengok. Baru ni masuk mahkamah. Dia minta peguam dia. Komplain. Sebab dia kata, bab cerita handbag, orang perempuan angguk kuat lah. Kan? Ya, saya tahu isteri saya pun. Ya. Nak kata gila tak lah. Kan? Suka lah. Biasa. Suka okey. Tapi ni gila. Kalau ada berpuluh, beratus handbag, kan? Sampai berjuta. Kalau tak gila apa dia? Satu. Masuk mahkamah. Baru 2-3 hari lepas. Kan? Minta apa? Minta kepada peguam dia untuk komplain kepada mahkamah, kata polis tak jaga handbag dia. Dah satu dunia tahu, longgok puluh juta harga handbag, boleh tak malu pergi mahkamah, komplain lagi, kata nilai jutaan ringgit itu, ya, dia mengaku itu sudah dicerobohi dan dirosakkan oleh marker pen yang tak boleh dihilangkan. Itu. Kalau tak gila, apa dia? Kalau tak gila, apa dia? Sebab itu bagi saya, ya, ada hikmahnya. Utamanya memang kita hadir kerana kita mendapat undangan, ya, dan ruang yang diberikan oleh Wabi Arafat dan teman-teman dari Tambun. Tak mudah sebenarnya, ya, untuk kita dapat ruang. Dan sebab itu kita hadir. Dan kebetulan di Tanjung Rambutan ada yang sinis, tetapi saya nak jawabnya. Ini bukan soal main-main. Bab kegilaan ini adalah soal serius. Ya. Soal cukup serius, dan sebab itulah hari ini kita bergerak, ya, dan kita berhimpun atas nama Gerak 98. Sebab negara kita sudah sampai ke tahap a rotten state. Negara yang rosak. Rosak ni kalau ikut zaman edan tu sama. Rosak dan gila itu sama. Maknanya rotten state, negara yang rosak, ya, dari sudut negara, tapi dari sudut individu gila. Ini yang berlaku. Sebab itulah kita berhimpun pada malam ini atas nama Gerak 98. Mengapa tahun 98? Mengapa Gerak 98? Gerak 98 ni adalah entiti pertama yang ditubuhkan semenjak zaman reformasi. Dia ditubuhkan pada 27 September 98. Anwar Ibrahim ditangkap, dipecat 2 September 98, ditangkap 20 September 98. Gerak 98 dilancarkan 27 September 98. Hanya 7 hari selepas Datuk Seri Anwar dimasukkan ke penjara. Seminggu. Sekarang ni konotasi seminggu ni popular sekarang ni. Sebab ada mesyuarat kena tunggu seminggu. Ada hal lah juga tu, kan. Yang dulu kita masuk, Datuk Seri Anwar masuk pun pasal hal tu juga, orang tu lah. 98. Ya. Siapa dia? Ya. Dipengerusikan oleh siapa? Ya. PAS. Ini gabungan, ya, pertama kali menggabungkan parti-parti, ya, yang pro-reform, ya, yang bangkit untuk menentang kezaliman, merangkul semua NGO, individu-individu, ya, dalam satu gagasan yang saya rasa paling besar, ya, paling menyeluruh, pernah disaksikan, ya, oleh negara ini sejak merdeka.
Itu berlaku pada 27 September, hanya 7 hari saja selepas Datuk Seri Anwar ditangkap dan diumpan ke dalam penjara. Ustaz Fadzil Noh almarhum, Datuk Fadzil mengepalai gerak 98 bersama dengan masa itu Tun Sri Wan Azizah, belum ada Parti Keadilan. Parti Keadilan hanya ditubuhkan beberapa bulan selepas itu, April 1999. Ini 98. Selepas September 98 ini gerak, Disember 98 Adil ditubuhkan. Selepas itu baru Keadilan Nasional pada masa itu. Gerak 98 dipelopori, diterajui oleh almarhum Ustaz Fadzil Noh, Presiden PAS. Bukan macam Presiden PAS sekarang. Presiden PAS dulu, dia rangkul semua. Siapa yang dirangkul? Semua siapa? Orang-orang yang susah, rakyat yang dizalimi, pimpinan yang ditekan oleh pemerintah pada masa itu. Itu Presiden PAS pada masa itu. Presiden PAS sekarang, dia rangkul semua orang besar. Najib Perdana Menteri, dia rangkul Najib. Dr. Mahathir Perdana Menteri, dia pergi tunduk Dr. Mahathir. Sekarang ni Muhyiddin Perdana Menteri, dia lah juga. Itu beza Presiden PAS dulu dengan Presiden PAS sekarang. Sebab tu adalah kadang-kadang saya rapat dengan PAS, saya bergerak lama. Ustaz Zul tahulah, kita dulu masa muda dia sama. Sebab dipelopori oleh Ustaz Fadzil Noh. Memang betul ada. Lepas tu ada yang kawan PAS lama bagi tahu saya mengapa saudara nampak kasar keras sikit dengan PAS sekarang. Kan? Tak simpati. Saya tahu tidak. Sebab PAS hari ini bukan sama dengan PAS yang saya kenal dulu. Antara buktinya ini gerak 98. Bagaimana Ustaz Fadzil Noh merangkul semua kita bersama dengan gerakan rakyat, mempertahankan, membela Datuk Seri Anwar. Masa saya dan kawan-kawan dalam ISA, dia juga yang mengepalai gerakan Mansur ISA. Walhal tidak ada seorang pun pemimpin PAS, ahli PAS pada masa itu yang ditahan dalam reformasi 10. Semuanya ahli-ahli PKR ataupun tidak berparti. Tetapi Ustaz Fadzil Noh, Presiden PAS, mengepalainya. Itu semangat Presiden PAS. Itu pertama saya mau ingatkan kawan-kawan saya dalam PAS. Bezanya. Dan ini penting. Apakah kita lupa Khalifah saya nak Abu Bakar ke Umar, Ustaz, yang kata bila dia jadi khalifah, kan, dia bersumpah dan dia beritahu yang dekat dengan saya yang paling lemah di kalangan kamu. Saya nak Abu Bakar ke Umar? Osman. Itu elok ada timbalan Ustaz, kan? Dia rujuk terus, kan? Saya silap ya. Ini khalifah. Disebut apa dia? Yang dekat denganku adalah yang paling lemah di kalangan kamu. Yang jauh denganku ialah yang paling kuat di kalangan kamu. Itu yang dipegang oleh Presiden PAS dulu. Sekarang Presiden PAS sekarang merangkul semua yang kuat bersama kuasa, sebab itu hilang. Semangat perjuangan itu hilang. Itu mesej saya, gerak 98. Kedua, semangat gerak 98 itu apa? Kita tak ada, masa itu tak ada ketakutan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada perkiraan tentang kepentingan, tak ada. Sekarang ni banyak perkiraan. Nampak putusan, kira-kira banyak. Dulu tak ada, sama. Kita nampak putusan terus. Bayangkan, sebab itu dalam masa 7 hari saja mereka boleh membuat satu keputusan untuk membuat satu gagasan dan pertubuhan dan gerakan yang besar seluruh Malaysia dalam masa 7 hari. Saudara. Kita masyarakat tunggu 7 hari, lepas 7 hari belum tentu ini. Ini yang bagus ni lah. Yang sebelum-sebelum ni banyak. Sebab apa? Kerana kepentingan. Kita meletakkan kepentingan, bukan tak boleh ada kepentingan, tetapi kepentingan kita itu bawah lah. Kepentingan gerakan negara, kepentingan bangsa itu seharusnya di atas. Itu yang berlaku pada gerak 98. Yang itu kena belajar. Kita kena insaf yang tu. Saya ingin tekankan, saya ingin bawa dan garap kembali saudara, kawan-kawan kita, sebab kita nampak ada kelunturan dari sudut kita makin longgar, keputusan semakin kabur. Bukan video aja kabur, keputusan jelas. Gerak 98 jelas.
Tapi saya pada masa itu saya tak ada. 27 September itu memang saya di luar negara. Saya memang ada misi Datuk Seri Anwar 20 September sebelum dia ditangkap. Saya dapat talib, saya dah on the way ke rumah dia, ditangkap. Dia kata, no, you don't come back. You go and get your way out of the country and fight daripada luar. Dan ada dan saya dan selepas itu kita dapat maklumat dia dipukul dalam tahanan dan oleh ketua polis negara dan saya buat kenyataan di luar. Ya, pada masa itu saya tak ada. Tetapi saya ingin ingatkan, tapi saya dapat rasakan. Saya mulakan gerakan dari luar. Ya, majalah-majalah kan. Boleh tahan masa tu Perdana Menteri apa masa tu? Macam kenal je lah kan. Dan nanti keempat, boleh tahan. Kita nak print tak boleh. Kita print saudara, majalah reformasi. Kita print di Indonesia. Kita kena bawa masuk sini macam-macam cara lah. Naik bot lah, naik kapal lah, macam-macam. Kan? Sebab tak boleh print masuk sini. Tak ada printer yang berani. Ya, tekanan kuat. Ya, desakan kuat. Memang cukup kuat. Tetapi kita berjaya. Kerana apa? Kerana kita meletakkan kepentingan perjuangan mengatasi segala semuanya. Bukan saya lah sebenarnya. Tetapi saya mau beri tribute kepada Ustaz Fadil Noor, Si Wan Azizah pada masa itu, yang baru saja kehilangan suami yang dihuman. Dia isteri Timbalan Perdana Menteri hanya 2 minggu yang lalu, 2 minggu sebelum itu. Tiba-tiba dia terpaksa mengepalai satu perjuangan, satu gerakan, ya, luar biasa, ya, yang semangat itu dengan Datuk Si Wan Azizah. Ini semua kita kena belajar, yang muda. Sebab tu saya cukup terkesan. Ashraf mulakan dengan mengatakan dia mau belajar. Ini satu sikap yang positif, ya, ini petanda baik. Kerana kita kena belajar, kerana inilah yang akan memperkukuhkan kita. Dalam keadaan kita diserang sekarang, tidak ada serangan yang nanti dari dalam dan luar, dari parti ini dan dari parti itu. Ya. Hari ini juga di Selangor ada lagi yang keluar. Dengarnya minggu depan Perak pula ada keluar. Kan? Tapi kalau kita tetap, ya, dengan semangat gerak 98 ini, kita akan dapat mempertahankan, memperkukuhkan perjuangan. Jadi saya membawa saja semangat, ya, daripada Kengkawan. Saya sempat round daripada Januari sampai Mac sebelum PKP. Saya sempat round 1 Semenanjung, sempat berakhir pun di Tapah, bermula pun di Cenderiang. Dan selepas dalam masa PKP saya dapat berhubung dengan semua teman-teman seluruh negara. Mereka yang memberi cadangan ini, ya. Semangat mereka, inspirasi mereka yang bersama dulu daripada 98. Kebanyakan mereka. Hari ini yang saya dapat tampilkan, ya, di sebelah utara, ketua Panglima Perak lah, kan, Haji Sarani, saudara pun tahulah, kan, garang dengan Panglima ni, kan. Daripada 98, ya, saya minta bantu kita di Perak. Saudara Daud akan mengetuai jentera gerak 98 di Perlis, ya, bekas ketua pemuda Perlis, ya, pada awal lagi, bekas Exco Pemuda Pusat. Patutnya daripada Pulau Pinang, ya, dalam perjalanan ada kemalangan sikit, ya. Dalam perjalanan ke sini patutnya hadir saudara Fendi, juga bekas Exco Pemuda Pusat yang base di Pulau Pinang, akan kotai Pulau Pinang. Di Kedah katanya masih on the way Datuk Zuraidi, juga ketua pemuda pertama PKR masa itu, Parti Keadilan Nasional, Parti Keadilan pada masa itu. Ya, jadi di sebelah utara, ya, 4 ini. Ya, sebelah minggu depan saya di Selangor. Saya akan umumkan teman-teman, ya, di Selangor wilayah sebelah tengah. Selepas itu di Negeri Sembilan kita akan umumkan di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Tetapi ini bukan entiti yang formal. Ya, ini hanya entiti informal, very loose. Ya, kita hanya membawa semangat, ya, 98, membawa semangat pengasas perjuangan, membawa semangat almarhum Ustaz Fadil Noor, Wan Azizah, Chen Manhin, ya, dan ramai lagi tokoh-tokoh NGO, ya, membawa semangat. Kita hanya membawa semangat itu. Ya, kita tidak punya cita-cita untuk strukturkan, untuk jadikan entiti formal, ya, malah bukan NGO pun, ya, bawah lagi daripada NGO. Kita yang paling kecil lah, entiti paling kecil, dan kita mahu melengkapi seluruh, ya, jentera-jentera, parti baik, NGO baik, ya, individu, asalkan mereka menggarap semangat ini.
semangat reformasi, ya, kita akan bersama mereka. Kita akan bekerja sama dengan mereka. Kita akan bergerak bersama mereka. Ini yang kita tadi mesyuarat daripada tengah hari petang tadi. Ya, ini yang kita putuskan. Ya. Ini semangat kita. Kerana apa? Kerana kita mau membina, ya, semangat gerakan reformasi 98 ini di seluruh negara. Ya. We have no choice, saudara. We have to fight. Ya. Negara ni is really a rotten state. Ya. Kita dalam sebuah negara yang rosak. Ada Perdana Menteri, rosak. Ya. Dengar dua audio dia, kalau tak rosak apa? Kalau rosak tu, kalau ikut zaman edan tadi tu, kan, dia rosak pun boleh cakap, gila pun boleh cakap. Kata Perdana Menteri gila, dia marah kita pun. Tapi betul. Kita dengar audio. Audio, terang-terang itu. Kita senang saja mereka ni, UMNO ni kita nak bagi bersama kita bagi jawatan GLC, kita bagi jawatan menteri, kita tarik yang ni tak dapat, tak cukup menteri, kita panggil mereka jadi GLC, chairman. Ini kenyataan suara daripada seorang Perdana Menteri. Dia cakap tu, dia belum jadi Perdana Menteri. Dia bagi tahu perancangan dia bila jadi Perdana Menteri. Dan bila jadi Perdana Menteri, dia buat. Dia buat, kita semua tengok macam mana GLC, ya, itu satu demi satu, ya, diletakkan dengan orang politik. Ya. Ini rosak. This is very rotten. Ini suatu yang gila, yang merosakkan. Ya. Okey, kalau dia kata bukan dia, saya tunggu penafian dia. Dan ini very serious. Ini audio dan ini membabitkan dia sebagai Perdana Menteri, membabitkan kuasa dia. Dan dia menyatakan sebab apa dia bagi, untuk rasuah, supaya mereka menyokong dia. Dan itu berlaku. Jadi daripada audio, suara dia, perancangan dia kepada hari ini berlaku. Dan ianya sudah dilaksanakan. Sebab itu kita nampak banyak beruk-beruk dan banyak jadi pengurusi GLC. Yang banyak kes, ada kes dalam mahkamah. Disebut ada kes rasuah, jadi pengurusi TNB. Disebut dalam mahkamah ada kes dalam solar ke apa, projek solar apa, bagi lagi besar daripada solar. Satu negara punya electricity. Sudah banyak dan banyak lagi yang disebut satu. Ya. Jadi kalau tak rosak apa? Kalau tak rosak apa? Apa lagi yang disebut? Audio kedua pula. Jual nama Agong. Oh, Agong 6 kali kita jumpa. Agong dah tunggu. Macam kawan dia pula Agong tu. Dah tunggu dalam istana. Tunggu kita datang saja. Agong pun dah tak bersetuju. Tak suka orang tu, tak suka orang. Tengok. Dan ini suara Perdana Menteri sekarang. Dulu kita ada Perdana Menteri gila, kan? Sapu berpuluh bilion satu dunia tu. Sekarang gila juga. Kan? Guna GLC berasuah. Guna apa ni? Jual nama Agong. Hari ini tidak ada penafian. Maknanya we take for granted. Ya, kita tak kisah, kita tak ada nilai. Ya, negara ini orang lihat. Dan ini Perdana Menteri. Ya, sebab itu kita duduk dalam keadaan it's a very rotten state. Satu negara yang cukup rosak. Ya, sebab itu kita kena berjuang. Ya, saya dan kawan-kawan kita buat keputusan. Kita kena berjuang habis-habisan. Ya, dan macam saya sebutkan tadi, ya, apa ni apa ni membebaskan penjenayah. Kita tak boleh kompromi sama sekali. Dulu saya dah sebut, kan, langkah syariatan itu membebaskan puluhan penjenayah. Rasulullah SAW pernah sebut dalam hadis masyhur, ya, tentang Fatimah, puteriku yang dipotong tangan. Kan ku potong tangan ni kalau dia mencuri. Ya, tetapi yang lebih penting peringatan Rasulullah SAW dalam hadis itu, dan hadis itu hadis sahih Muslim dan Bukhari. Betul Ustaz? Ustaz tengok agak tu kira. Yang diriwayatkan oleh Aisyah. Bukhari dan Muslim yang menyebut peringatan Rasulullah SAW. Dia kata, kamu jangan ikut Bani Israel. Bani Israel Yahudi. Kamu jangan ikut perangai dulu Bani Israel Yahudi, orang besar, ya, mencuri lepas orang kecil mencuri dihukum. Dan demi Allah katanya, baru dia sambung yang tu, kalau anakku ianya bermula sebab apa? Sebab ada seorang bangsawan, ya, bernama Fatimah, bangsawan daripada Bani Makhzum,
Zaman Arab, zaman Rasulullah dulu, dua bani bangsawan yang paling hebat, Makhzum dan Manaf. Dan Fatimah ni daripada Makhzum, ditangkap mencuri Baitul Mal. Macam Kementerian Kewangan lah. Dia bak orang besar-besar ni memang mencuri Kementerian Kewangan banyak. Dia tak mencuri yang itu. Dan Rasulullah sebut pada masa itu. Oh, yang kita sekarang kita bantai, kita anti Yahudi, kononnya kita pertahankan, ya. Kita lupa peringatan Rasulullah SAW. Jangan ikut Yahudi, kita ikut. Apa yang berlaku sekarang? Yang besar lepas. Yang kena siapa? Curi petai. Betul? Betul tak? Kan cerita dong, yang cerita betul. Curi petai kena 15 tahun. Yang sapu berbilion lepas. Bebas. Ini berlaku. Sekarang saya nak soalkan mereka, mengapa? Mana dia? Apa jadi dengan peringatan Rasulullah SAW yang jelas? Peringatannya jelas, jangan ikut Bani Israel, maknanya jangan ikut Yahudi. Kalau orang besar itu mencuri, ditangkap, dilepaskan, orang kecil ditangkap. Dan itu berlaku di Malaysia sekarang. Yang curi petai, curi motosikal, curi supermarket, curi masuk penjara. Yang sapu bilion, yang sapu ratus juta, yang bantai ratus juta, 46 kes lepas. Satu demi satu lepas. Ini menunjukkan kita dalam keadaan apa? Keadaan yang cukup rosak. Tak boleh. Kita tak boleh kompromi. Sama sekali. Sebab itu saya bagi tahu saudara, we have to be very confident. Saya bagi tahu kawan di seluruh negara, kita turun. Kita ambil semangat gerak 98. Kita bergerak. We must have the courage of conviction. Kita yakin dengan kebenaran. Kita tahu kita orang biasa. Tak ada apa. Tapi tahun 98 lagi teruk. Kita bertahan. Saya lepas ini, saya selepas ini saya di Selangor. Saya dah buat keputusan untuk bagi tahu kawan. Besok balik ni, lusa saya mesyuarat dengan kawan di Selangor dan Wilayah Persekutuan. Saya mau mulakan di Gombak. Selangor, saya mulakan di Gombak. Sebab apa? Kita kena tegangkan pada orang Gombak. Kita kena jelaskan. We must have the courage of conviction untuk jelaskan. Bukan setakat dia semburit ke, ada video ke, itu satu hal lah. Tetapi kita kena jelaskan kepada pengundi. Kita kena jelaskan kepada ahli-ahli. Bukan sekadar kita hanya cakap, kita sokong parti. Kita ikut keputusan parti. Kita sokong Datuk Seri Anwar sebagai Presiden. Bukan sekadar itu saja. Kita kena, sebagai pemimpin, we must have the courage of conviction. Kita kena ada keyakinan dan kita kena ada keberanian atas keyakinan kita untuk beritahu kepada penyokong-penyokong kita sendiri. Bagi tahu. Kalau ke Gombak, kita kena turun, bagi tahu Gombak. Sebab apa? Kita tak boleh terima. Ini bukan soal semburit saja. Semburit satu hal lah. Tetapi ini soal sikap dia. Soal prinsip dia. Bersekongkol dengan apa? Bersekongkol dengan kelompok elit, korup, yang merosakkan, yang disebut oleh Ibn Khaldun. Sebelum ini saya sebut tadi, kegilaan tentang kemewahan. Itu fasa terakhir. Dalam tamadun itu, mau tumbang, mau jatuh, itulah fasanya. Dan itulah yang berlaku kepada UMNO dan Barisan Nasional pada PRU 14. Mereka sudah sampai ke tahap itu. Mereka sudah bekerja-kerja dengan kemewahan. Mereka sudah menggila dengan kemewahan. Sebab itu ada isteri Perdana Menteri yang berpuluh handbagnya, yang beratus handbagnya, itu Perdana Menteri. Cuba cek isteri-isteri menteri. Tak beratus pun, puluh lah juga. Berjuta lah juga. Ini berlaku. Dan sampai ke tahap itu, rakyat pada PRU ke-14 baru ini membuat keputusan untuk jatuhkan mereka. Maknanya selamat tamadun kita. Selamat sebab apa? Sebab kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan, kepimpinan yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini, kita hapuskan. Mereka tidak berkuasa. Kita hapuskan kuasa mereka, kita tarik kuasa mereka dengan mandat rakyat, dengan undi setiap rakyat pada PRU 14. Maknanya kita menyelamatkan cycle kejatuhan tamadun yang disebut Ibn Khaldun. Maknanya Ibn Khaldun dah betul, cycle pertamanya okey, keduanya okey. Banyaklah saya nak sebut panjang. Kita zaman PKP ni tak boleh cakap banyak sangat kan. Polis kat luar tu ramai kan. Dia kata kalau tak ni dia panggil pula daripada SQ pula lagi ramai kan.
Kita bukanlah bimbang sangat dengan polis, tapi kita tak nak ada masalah. Ya. Tapi saya nak tekankan ini. Ya. Ini saya nak tekankan. Apa dia? Maknanya, ya, cycle Ibn Khaldun ini, teori sosiologis yang cukup terkemuka ni, yang pernah disebut oleh Presiden Amerika Syarikat Reagan dalam Kongres. Ya, quoted Ibn Khaldun. Kan? Dan tepat. Ibn Khaldun sebut, mula merdeka okey. 10 tahun pertama merdeka, bagus. Tak ada rasuah. 20 tahun pertama, okey. Macam itulah. Sama Malaysia juga. Okey, mula-mula. Okey, 50 tahun lepas merdeka, ada dengar? Ada dengar Perdana Menteri perangai macam ni? Ada dengar isteri Perdana Menteri ratus bank? Ya? Perdana Menteri pertama, Perdana Menteri kedua. Kan? Awalnya, tak ada. Bila masuk tang hujung, masuk cycle keempat, cycle kelima, ini semua berlaku. Dan apabila ini berlaku, saudara, ya, rakyat membuat keputusan, ya, macam-macam lah yang berlaku. Ya, dengan Pakatan Harapannya, ya, dengan Dr. Mahathir, macam-macam faktor. Saya tak sebut itu. Yang saya nak nyatakan, yang paling penting adalah keputusan rakyat, dan bagi saya ini kuasa Allah SWT, ya, dan juga keputusan semua dan rakyat untuk memastikan cycle ini tak berlaku dengan menjatuhkan Barisan Nasional, menjatuhkan kelompok yang disebut Ibn Khaldun sebagai kelompok yang akan menjatuhkan tamadun. Kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini yang akan menjatuhkan tamadun, yang itu dijatuhkan oleh rakyat Malaysia pada PRU14. Dan pengkhianat ini, termasuk kepalanya yang digombak ini, yang kita nak pergi minggu depan, apa mereka buat? Mereka khianat. Okey, bagi saya ini politik biasa, muslihat, khianat, tembak sana, tembak sini, tikam sana, tikam sini. Okey. Tak betul, tak saya semestinya betul. Ada yang sini betul, ada yang sana betul. Dia boleh kata yang inilah, dia kata Susiano tak adil lah. Dulu dia lawan dengan Rafizi, tak macam-macam cerita. Ya. Itu semua tak penting. Ada betul, ada tak betul. Tetapi yang paling penting, ya, elemen pengkhianatan yang kita tak boleh kompromi sama sekali, saudara. Yang saya nak semua penggerak kita ini faham, ya, ialah apabila mereka yang khianat ini memberi balik kuasa, ya, kepada orang yang merosakkan tamadun ini, yang setelah berkuasa dulu, yang sudah hilang kuasa, ya, mereka khianat ini, mereka bagi balik kuasa kepada orang yang akan menjatuh, yang dalam proses menjatuhkan tamadun, dan mereka berkuasa sekarang, mereka akan menjatuhkan tamadun, mereka akan merosakkan, dan mereka sudah mulakan. Saudara tengok kes-kes di mahkamah, saudara tengok apa yang berlaku di JLC, saudara tengok keputusan-keputusan yang mereka buat, kesemuanya kembali kepada pegangan, kepada budaya, kepada sikap apa? Sikap yang disebut oleh Ibn Khaldun, sikap yang bekerja-kerja dengan kemewahan, ya, yang akan meruntuhkan tamadun. Ini kesalahan paling besar, ya, yang dilakukan oleh Azmin Ali dan kawan-kawan. Ya. Dan di PKR, di pengkhianat ni banyak-banyak bab sekarang ni. Bersatu pun ada pengkhianat juga. Perdana Menteri sekarang, ada banyak. Tetapi, ya, mau keluar parti sana, mau keluar sini, ya, kita masih boleh kompromi. Tetapi yang saya mau saudara faham betul, kita tidak boleh kompromi dengan mereka yang memberi kuasa kepada kelompok yang sudah menjatuhkan negara, sudah menuju ke arah merosakkan, menjatuhkan tamadun negara. Ya. Ada orang bagi tahu saya pun pernah masuk UMNO. Ya, betul. Ya, saya pernah bersama dengan UMNO. Tapi UMNO yang macam mana? Saya bukan bagi kuasa pada UMNO. Masa itu UMNO sudah berkuasa. Saya masuk apabila ada komitmen daripada Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Abdullah Badawi, untuk tukar daripada PPR ke SPRM. Mereka sudah berkuasa. Saya tak ada saya tak berdaya untuk tarik kuasa mereka. Ada ruang untuk lakukan perubahan, saya buat. Tak betul, ya, tak betul, saya tinggalkan. Saya bukan sekadar tinggalkan, saya lawan mereka. Saya saman untuk Sri Najib. Saya saman semua lembaga penasihat 1MDB. Dan saya round, saya bersama dengan PH, round untuk pastikan mereka tumbang. Itu yang saya buat. Saya tak bagi kuasa kepada mereka. Yang mereka buat ini, mereka memberi kuasa kepada mereka, kelompok yang sudah hilang kuasa. Sudah dihilangkan kuasa oleh rakyat. Rakyat sudah buat keputusan yang betul. Kamu membuat keputusan yang membuat untuk, ya, terbalik. Ini bukan calon-calon bekas sampai timbalan presiden, ya, parti. Ini hari ini ketua wanita Selangor, timbalan speaker, pimpinan. Tentunya mereka punya pengikut, punya penyokong yang jujur, ya, yang tak faham lagi, yang confused. Dan ini kerja kita.
Kita kena tegangkan, dan kita kena tegangkan yang ini paling penting. We have to really make them understand. This is a very serious problem. Ini masalah paling besar. Ini masalah pokok. Ini masalah prinsip. Soal muslihat yang itu, yang ini khianat, salah juga. Saya tak kata betul. Tetapi yang lebih salah, yang tak boleh kita kompromi, ialah apabila kamu memberi kuasa kerana khianat kamu, kerana muslihat politik kamu, kerana seteru kamu, kerana kemarahan kamu, kerana dendam kamu dengan pimpinan. Kamu sanggup untuk bersekongkol dengan kelompok, mereka yang rasuah, mereka yang telah merosakkan tamadun, yang sudah hilang kuasa, kamu bersekongkol dengan mereka untuk bagi mereka kuasa balik. Ini we cannot tolerate, we cannot compromise, and we have to fight all out. Kita kena fight all out. Ini yang gerak 98 mahu lakukan. Kita kena fight, dan kita fight all out. Saya ingat lagi, saya beritahu ke kawan saya masa dalam Pemuda Keadilan, we fight. Kita pegang pada ayat wala tarkanu ila lazina fatamassakumun nar. Dah 20 tahun tak sebut kan. Sasul sikitlah, sebab ustaz betul kan. Jangan kamu biarkan diri kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Apa dia kezaliman? Kezaliman itu bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dalam konteks kerajaan kan, letaknya kerajaan ialah kepada siapa? Kepada orang kelompok yang menang dalam pilihan raya. Ini memberi kuasa kepada kelompok yang kalah dalam pilihan raya. Itu tidak adil. Itu kezaliman. Itu kita kena lawan. Dan lawan kezaliman ini harus bersungguh-sungguh, harus betul-betul. Harus pegang betul-betul. Ini ayat Quran, dan banyak lagi lah kisah-kisah yang tradisi Cina, yang tradisi India, apa yang Gandhi pernah sebut, Nehru, saya sempatlah juga belajar. Kita boleh bincang kemudian. Tetapi yang saya ingin tekankan pada saudara pada malam ini semangat kita. Ini komitmen kita. And we are going to fight all out. Macam mana kita lawan pada tahun 98, dengan semangat itu kita akan lawan sekarang. Sebab apa? Sebab kita benar-benar yakin. Ini kesalahan yang tidak boleh kita kompromi sama sekali. Tak boleh. Mereka melakukan kesalahan yang besar, yang paling besar. Bukan soal parti lagi. Bukan soal individu lagi. Ada kata ini Anwar Ibrahim, ini Nazmin Ali, macam-macam lah kan, ini Dr. Mahathir, individu. Saya nak bagi tahu ini bukan soal individu. Ada kata ini PH, ini PN. Saya nak bagi tahu ini bukan soal parti. Ini bukan soal koalisi. Ini soal tamadun. Ini soal kelangsungan kita sebagai sebuah bangsa. Membiarkan kelompok-kelompok yang bekerja-kerja dengan kemewahan ini, yang sudah edan ini, sudah gila ini, sudah rosak ini, yang kebetulan yang pula sudah hilang kuasa, sekarang bagi balik kuasa pada mereka. Allahu Akbar. Dia punya kemaruk tu, saya boleh tengoklah sekarang. Punya kemaruk tak kemaruk. Tiap hari pelantikan ada. Tiap hari pelantikan. Dekat TV dia boleh cakap, kita tak ada politik, saya buat kerja saya nanti. Besok pelantikan politik. Besok lagi tumbang pula satu lagi. Itu bukan politik. Tak ada malu. Tak ada nilai. Sebab apa? Sebab ini kelompok yang rosak. Ini kelompok yang disebut Ibn Khaldun, bukan kelompok yang rosak, yang akan bukan sekadar menjatuhkan sebuah kerajaan, akan menjatuhkan tamadun. Kalau kita tak betulkan saudara, kita tak lawan all out sekarang, kalau kelompok ini terus menang, kalau dia buat PRU sekali, mereka juga yang akan berkuasa, hancur Malaysia saudara. Tamadun kita hancur. Kerana apa? Kerana kita membiarkan kelompok-kelompok ini yang sudah gila ini, berkuasa ini dengan kemewahan ini, untuk kembali berkuasa. Ini message paling penting kita. Sebab itu we don't want to argue about other things. Saya tahu dalam Facebook macam-macam. Kadang kita dia gila kadang-kadang kan. Banyak betul orang gila sana kan. Dia duduk cakap saya Trojan horse pula. Kan? Sama dengan Azmin pula. Macam mana pula ni? Saya yang paling awal sekali sebut benda ni. Saya yang paling awal bongkar. Masa tu orang tak percaya kat saya. Yang percaya kat saya Ustaz Zul dengan syarat ni, dengan kawan pihak yang bagi ruang, yang lain tak bagi. Daripada bulan 1 lagi saya dah bagi tahu. Ini bersekongkol kelompok elit. Azmin ni memang betul saya tolong masa dia jadi Menteri Besar Selangor. Memang saya tolong pada masa itu sebab dia bersama, dan saya minta dia bagi pengakuan. Kamu saya tolong, tapi jangan bila dapat federal kamu balik dengan Hishamuddin. Saya tahu. Sebab dia dengan Hishamuddin macam mana, saya tahu, saya rapat dengan dia. Saya tahulah link dia macam mana. Oh dia kata dah. Ni
apa ni saksinya Datuk Seri Samsul Iskandar. Sekarang ni apa? Ketua Perangan. Masa tu dia Timbalan Menteri. Masa tu belum lagi lah, belum pilihan raya. Masa tu dia bekas ketua muda selepas saya. Dia saksi kita bertiga. Saya kata, Min, please, you don't ever go back and get close to Hishamuddin. Don't ever. Because this is the elite, the corrupt elite. I've tried, I dah masuk UMNO, saya cuba untuk lakukan perubahan di dalam, tak boleh. You know, that's why I'm out and I'll fight them. I will helping you. I will help in Selangor, but you mesti janji. Mula okey, dapat federal. Berapa bulan lepas tu dia bersekongkol. Dan saya sebut. Saudara kalau tengok ucapan saya di mulai Taman Medan tuan-tuan. Secara detail saya sebut. Dia di Taman Medan pada Januari Februari. Saya sebut kalau komplot ini. Hishamuddin, Azmin. Dan selepas tu nampak tampil dengan lepas Tanjung Piai kan perjumpaan Azmin dengan ahli-ahli parlimen. Nampak kan lepas permainan yang lakukan oleh Dr. Mahathir dan juga Azmin dan juga Hamzah Zainuddin sekarang semua terkeluar kan tentang Kongres Melayu dan sebagainya. Itu semua kita sebut satu persatu. Kita kata ini semua komplot. Komplot apa? Komplot kelompok elit yang sudah hilang kuasa, yang berkuasa dan menggunakan kesempatan daripada masalah seorang timbalan presiden. PKR ni sebuah parti yang paling besar dalam kerajaan baru ini. PKR pada masa itu adalah parti yang paling besar, yang menang paling besar. Tapi mereka menggunakan kelemahan ataupun merasa dendam ke amarah, tak tahulah apa benda yang ada pada Azmin Ali ini untuk merosakkan. Dan Azmin itu sendiri pun saya dah nyatakan, dia sudah mempamerkan sikap-sikap dan sifat-sifat elit. Dia bangsawan. Kamu bukan raja. Kalau kamu raja, okeylah. Memang kamu bangsawan. Kan? Ini rakyat berlagak jadi raja. Kawinkan anak raja kalah. Ini tak boleh. Ini merosakkan dan kamu dalam parti reform. Parti reform masih kita ingatkan dengan kawan round. Tak juga. Akhirnya sampai berlaku syaratan. Baru pecat. Okeylah, tak apa. Tapi yang saya ingin nyatakan saudara, saya sedikit pun tidak tergugah. I am not deterred at all. I'm not disturbed at all. You cannot beat me. When I am focused, saya punya kawan saya dah kumpulkan kembali kawan saya yang pernah bertarung sama saya. Yang lock up itu adalah tempat biasa kita. Kita bekejar bukan jawatan. Kita bekejar berapa kali bertempur dan masuk lock up. Itu semangat kita, itu praktis kita. You cannot. Jangan usik saya dengan perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh, cerita-cerita remeh dan sebagainya. Dan saya nak bagi tahu saudara juga, kawan saya, untuk begitu. We focus. Because this is a very big battle. Ini pertarungan yang besar, seperti saya sebut tadi. Ini pertarungan untuk mempertahankan tamadun, kelangsungan bangsa, nilai bangsa ini, maruah bangsa ini, wibawa bangsa ini, ataupun kita hancur. Kalau ini yang terus berlaku, kerana kita mempunyai pengkhianat, bukan sekadar khianat dari segi posisi politik, bukan sekadar khianat dari segi political configuration, tetapi dia khianat dalam merosakkan, beri kuasa kepada orang yang akan merosakkan tamadun, yang selama ini telah membina ke banyak elemen-elemen yang merosakkan, dan sekarang ini diberi kuasa kembali untuk terus merosakkan. We cannot allow this. We have to fight all out. Sebab itu kita akan bergerak. Mulai dari sekarang, kita akan bergerak habis-habisan. Saya pilih Gombak sebab saya mahu bagi mesej jelas that we are serious and we will fight. And we must have the courage conviction. Dan saya harap ia memberi inspirasi kepada kawan saya, kawan kita, yang dalam parti khususnya, yang berjawatan, juga untuk harus ada courage conviction. Bukan sekadar mempertahankan Anwar. Ini persoalan Anwar ini bukan persoalan individu Anwar. Mempertahankan apa? Mempertahankan semangat dan komitmen perjuangan reformasi. Tapi tak cukup dengan itu. We are leaders. We must have the courage of conviction. Untuk apa? Untuk berdepan dengan pengundi-pengundi kita. Untuk berdepan dengan penyokong-penyokong Azmin. Untuk berdepan juga dengan kawan-kawan kita dalam parti. Untuk menerangkan kepada mereka perkara ini, perkara pokok ini, bukan perkara kecil,
bukan perkara furuk, bukan perkara ranting. Kita persoalkan persoalan besar, seperti yang disebut oleh teori Ibn Khaldun. Kita berani berdebat dan bercabar dengan siapa saja, untuk menolak teori ini yang sudah berlaku di depan mata kita. Itu cara kita fight. Kita fight dengan ilmu, kita fight dengan keberanian, kita fight dengan conviction, dengan keyakinan yang jitu dalam menghadapi mereka. Ini semangat gerak 98. Ini sebab kita tubuh gerak 98. Ada orang cerita tentang parti lah, calon lah, pilihan raya lah. I'm not interested. Dalam gerak 98 kita tak bincang hal itu. Kita bincang soal bergerak. Kita bincang tentang menyatakan, memahamkan kepada orang muda, seperti saudara Ashraf, yang akan menjadi pemimpin pada masa depan. Untuk dia faham, mereka faham betul-betul semangat gerak 98 dan cabaran yang berlaku sekarang setelah 20 tahun. Yang cabaran di depan mata, dan this is question of survival. This is not a question of choice. You have no choice. Ini yang kita kena fahamkan pada mereka betul-betul. Ini yang saya minta kepada kawan-kawan untuk tegaskan. Kita jangan terganggu dengan persoalan-persoalan lain. Jangan sekali-kali terganggu dengan persoalan posisi, dengan soalan politicking. We are not interested in that. We want to be very focused, sebab gerak 98 itu, gerakan reformasi 98 itu, kekuatannya itulah dia. Kekuatannya very focused. Kekuatannya tak ada terhimbau dengan soalan perjawatan dan posisi dan lobby dan intrik politik kecil-kecilan. Tak ada. Kita bergerak dan bergerak saban malam untuk berjumpa rakyat, dengan semangat dan nadi dan keperihan rakyat dan harapan rakyat, dan juga dengan keperihan kita, kegetiran yang kita alami, tetapi kita bergerak dan semangat itu didasari dengan keyakinan kita, kejelasan kita tentang keperluan untuk kita berjuang. Masa itu Datuk Seri Anwar dalam penjara, kita kata kita kena pertahankan. Kita bertahankan, bukan sekadar perjuangan tetapi nyawanya. Sebab itu kita bergerak all out. Sekarang juga saya beritahu, ini bukan sekadar nyawa Anwar Ibrahim, bukan nyawa mana-mana individu, ini nyawa setiap individu rakyat Malaysia hari ini. Anak cucu kita. Kalau kita tak berjuang all out, saudara, kita akan kalah dengan mereka. Dan mereka punya, saudara tengok, saudara lihat sendiri mata kepala. Dalam tempoh berapa bulan je mereka dapat kuasa, saudara tengok macam mana cekapnya mereka, macam pantasnya mereka menggunakan segala kekuatan yang mereka ada, untuk mendapat posisi, mendapat tempat, meloloskan diri, melepaskan diri, membebaskan diri daripada tuduhan dan sebagainya. Dan mereka akan terus lakukan. Dan sekarang mereka sedang berkira-kira pula, sedang bercatur pula, untuk melakukan untuk adakan pilihan raya, untuk mereka mendapat kembali undi, dengan cara mereka, dengan kekuatan yang mereka ada, dengan muslihat mereka, dengan kekuatan wang yang mereka ada, untuk mendapat kembali mandat dan meneruskan balik legasi mereka. Legasi apa? Legasi kelompok korup, kelompok elit korup yang akan meruntuhkan tamadun. Ini kita tidak boleh benarkan. Jadi segala ini semangat dan komitmen gerak 98 yang bermula pada malam ini dan pada malam-malam seterusnya. Saya akhir sekali saya nak sebut sikit, saya tak berapa minat untuk sebut, tetapi kerana desakan daripada kawan, lepas je PKP ni saya round, itu juga soalannya. Dan juga Facebook juga ada kerana dia boleh mengganggu sedikit. Dia tak mengganggu saya I'm very clear what I want, but dia mengganggu sikit kadang penokong-penokong saya, kawan-kawan saya, penyokong-penyokong saya dan kawan reformasi dalam Facebook dengan tentang persoalan tentang saya dan parti keadilan, tentang persoalan saya dan parti keadilan. Hari ini juga kita di Selangor diganggu oleh keputusan yang dibuat oleh Ketua Wanita Selangor, Dr. Daroya. Dr. Daroya ini bukan asing dengan saya, dia ketua wanita saya. Masa saya dalam PKH, masa saya dalam Syah Alham, dia saya angkat daripada
jabatan kuasa ke naib sampai jadi ketua wanita PKR tingkat Ilan pada masa itu di Shah Alam. Jadi keputusan beliau yang mengesankan, ya, mengesankan sikit. Tetapi saya nak bagi tahu, ya, saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan, hari ini saya nyatakan, ya, saya telah buat keputusan, ya, setelah berbincang dengan kawan atas saranan dan signal daripada kawan dan juga daripada pimpinan parti PKR itu sendiri. Ya, maka saya setelah membuat keputusan sebenarnya untuk kembali menyertai PKR. Ya. Saya telah serahkan pun borang dalam pengetahuan Presiden Parti awal Ramadan lalu, dan mereka sedang melalui proses-proses biasa. Kerana saya mahu ianya proses normal, saya mahu hanya sebagai ahli biasa, kerana fokus saya sekarang ialah untuk menggerakkan semangat gerak 98. Jadi di soal parti ini kita punya pimpinan, ya, yang saya rasa, ya, tergugat sedikit tetapi kuat, terutamanya anak-anak muda, pimpinan muda dalam PKR itu luar biasa, ya, bandingkan dengan parti-parti lain. Sebab itu I'm not that worried, ya, tetapi komitmen saya, ya, ialah kerana untuk memadamkan, ya, kerana serangan-serangan kecil yang sedikit mengganggu, ya, perjalanan terutama kawan, ya, dalam mendokong pergerakan dan perjuangan saya. Itu saya sertai PKR dan saya memilih untuk bermula kembali di Petaling Jaya. Di situlah bermulanya Sumpah Keramat, ya, pada tahun 98 dan 99 di Taman Medan, dan saya mahu bermula di situ. Dan saya harap, ya, ianya akan memberi sedikit kesan kepada teman-teman di Selangor, ya, untuk kembali bangkit, ya, dengan serangan demi serangan yang dilakukan, ya, terhadap parti, untuk kembali bangkit, untuk terus, ya, mempertahankan, ya, Selangor sebagai salah satu sebuah negeri yang terpenting, ya, yang menjadi tonggak kepada, ya, parti keadilan sekarang. Saya akhirnya juga tentang mesyuarat PH, ya, tentang PM9 dan sebagainya ini, pendirian saya dan kawan kita serahkan pada pimpinan. Kita sudah nyatakan sikap kita terhadap Dr. Mahathir ini lama, ya. Ramai yang marah pun ada, tetapi sekarang tahulah sendiri, kan? Segala audio keluar macam-macam. Kalau tak faham lagi tak tahulah saya nak cakap, ya. Tapi kita dah sebut lama. Tetapi apabila pimpinan membuat keputusan, kita akur. Sebab kita kena ada disiplin. Kita ada disiplin. Bila sampai bab parti, kita kena ada disiplin. Sebab itu bila kita round dulu jelajah, bila ada keputusan untuk terima, ya, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sehingga APEC, kita terima. Walaupun memang daripada kita punya round itu memang kita dah tak boleh terima, kita mahu ya sebenarnya 2 tahun. Tetapi bila ada keputusan daripada Majlis PH, pada masa itu, saya masih ingat, masa itu saya dibentuk, saya tengah ceramah dibentuk, kan? Kita tengah cukup high gear, kan? Untuk terpersoalkan tentang keputusan Dr. Mahathir. Tapi bila keputusan PH bagi ruang sampai APEC, kita akur. Ini rekod, kita akur. Kerana kita kena ada disiplin. Sekarang dalam majlis pimpinan mereka kata 7 hari, ya. Jadi kita serahkanlah 7 hari, tunggulah 7 hari, ya. Kita kena tunggu sebab ini pimpinan, ya. Kita boleh berbalah, kita boleh kritik pimpinan, tetapi bila setelah pimpinan buat keputusan, kita kena akur. Itu kena disiplin. Jangan sampai tak ada disiplin. Ini saya tengok ada yang tak ada menteri pendidikan, bekas menteri pendidikan, ya. Nama bekas menteri pendidikan tapi tak ada disiplin, ya. Keputusan dah buat 7 hari, buat statement pula, itu bukan Perdana Menteri, bukan kursi mutlak Anwar, PM9, kan? You bekas Menteri Pendidikan. Ini ke kelas bekas Menteri Pendidikan? Kalau cakap marah lah, kan? Kena ada disiplin lah. You bekas Menteri, you pimpinan di Parlimen, kan? Bila parti sudah buat keputusan, tunggulah. Kena ada disiplin. Sebab tu kadang-kadang kita kata patutlah jadi pendidikan Kelang Kabut, kan? Menteri tak ada disiplin, marahlah pula, kan? Tapi kita nak ingatkan, jangan
Kita ni kalau saudara pimpinan politik, pimpinan parti. Saya bukan, saudara pimpinan parti. Kita yang bukan ni pun kita akur. Kena disiplin kerana kita sokong parti itu. Kita semua ni menggarap, dan kalau saya pun sudah bersama dengan PKR, saudara semua, saya rasa semua dalam PKR, atau parti-parti lain dalam PH, kita kena akur dengan pimpinan. Ada disiplin itu. Jadi ikut disiplin. Dan saya minta juga kawan ikut disiplin. Yang berlaku 2-3 hari ni tidak ada disiplin dan tak betul. Have to stop. Dan jangan berbalas pula. Yang seorang ni tak ada disiplin, kita pun ikut tak ada disiplin. Yang sebelah sini pun jawab pula. Tak betul. Tak boleh. Kita mahu tampil sebagai force yang kuat, yang memerintah, yang mampu memerintah. Kita perlu ada disiplin. Yang ini saya ingin tegur. Yang lain tu kita serahkan kepada pimpinan. Dia kata 7 hari, kita tunggu 7 hari. Kita tengok apa keputusan 7 hari. Lepas tu kita bincang balik. Apa yang kita boleh lakukan untuk memperkuatkan perjuangan. Matlamat akhir kita ialah untuk memastikan bahawa gerakan ataupun semangat dan cita-cita untuk melakukan reform yang dipacak pada tahun 1998 itu tidak boleh digagalkan lagi. Itu matlamat dia. Kita akan berada di barisan hadapan bersama dengan kalangan pimpinan untuk memastikan itu tak berlaku. Kita mendokong Datuk Seri Anwar. Saudara tahu saya ada masalah dulu dengan dia. Dia tidak sempurna. Hari ini pun saya tetap berdiri dan mengatakan dia tidak sempurna. Ada perkara yang saya tidak setuju dengan beliau. Tetapi dari sudut untuk melakukan reform, komitmen tentang reform, keupayaan untuk melakukan reform, dan semangat dia untuk melakukan reform, seriusnya, kesungguhannya untuk melakukan reform, saya belum nampak ada mana-mana pemimpin dalam negara ini yang telah lalui dan punya kekuatan untuk melakukan itu. Sebab itu kita mendokong beliau untuk menjadi pemimpin negara, untuk meneruskan, memastikan reform itu berlaku. Ini komitmen kita. Ini semangat gerakan reformasi 98, gerak 98. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa dan harapan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan ini. Saya dengan ini dan teman-teman dengan rendah hati tapi dengan semangat yang kuat, dengan keyakinan yang tinggi, dengan keberanian yang kita terus terima daripada Allah SWT untuk kita melangkah dengan semangat gerak 98 ini untuk berjuang habis-habisan melawan setiap elemen anti-reform yang ada dalam negara ini habis-habisan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.